Okey, Assalamualaikum dan selamat petang dan terima kasih kerana bersama-sama kami di page Warhamna dan kita berada untuk 15 minit bicara keuangan. Jadi jangan lupa walaupun kita masih berada di PKPB dan sekarang ni bukan hanya di Kuala Lumpur, juga di Shah Alam dan ditambah dengan di Seremban lah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih berada di rumah dan mengamalkan norma-norma baharu dan jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka kalau berada di luar, jaga jarak 1 meter dan juga sentiasa membasuh tangan dan menggunakan ataupun menggunakan hand sanitizer. Jadi kami di Warhamna ni banyak mendapat macam soalan-soalan di mana mereka berminat untuk membuat simpanan, tapi kat mana nak buat simpanan, tempat yang macam mana yang sesuai untuk kita buat simpanan. Jadi saya nak kongsikan bersama-sama dengan perunding kami iaitu Assistant Sales Manager Cik Farid dan juga Puan Zai berkongsi dekat mana yang sesuai untuk membuat simpanan semasa pandemik COVID-19 ni. Dan jangan lupa tuan-tuan puan-puan untuk like dan share posting Facebook kami ni supaya lebih ramai lagi dapat ilmu mengenai kewangan ni untuk 15 minit bicara kewangan. So saya persilakan Puan Zai dan juga Cik Farid. Assalamualaikum Puan Izlina. Assalamualaikum semua. Pandemik COVID-19 ni semakin membimbangkan masyarakat di seluruh dunia ya di waktu sekarang ini. Sekurang-kurangnya 1/3 daripada warga dunia kita diarahkan untuk duduk di rumah pada waktu sekarang. Jadinya kemelesetan ekonomi berkemungkinan sangat besar kesan daripada pandemik COVID-19 secara global. Persoalannya di sini, adakah kita semua bersedia dari segi kewangan untuk face ataupun menghadapi ketidaktentuan ekonomi di waktu ini. Keadaan sekarang menjadikan kerisauan kepada setiap masyarakat di dunia. Jadinya kat sini, saya ingin bertanya kepada Encik Farid. Saya berminat untuk membuat simpanan dan apa kaedah ataupun medium simpanan yang paling sesuai di kali ini? Okey, terima kasih kepada Puan Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia kepada semua warga FB yang menonton live ni. Alhamdulillah kita masih lagi bekerja di norma baru COVID-19 ni. Okey. Jadi bagus soalan Puan Zai tu. Terima kasih banyak kerana bertanya. Okey, kalau ikut pada kerisauan ataupun kesediaan orang dalam menangani masalah kewangan ataupun simpanan ni di norma baru ni di COVID-19 ni, okey, mengikut statistik kajian perangkaan negara sendiri mengatakan bahawa semasa dalam COVID-19 ni dapati simpanan hanya dapat bertahan kurang daripada 1 bulan sahaja. Itu tengok kita pada hashtagkan sekali kajian ya daripada Jabatan Perangkaan, dan kalaupun boleh pun menghampiri kepada 2 bulan. Jadi sangat-sangat menggusarkan sangat keadaan yang sangat kritikal bagi khusus ni kepada seluruh rakyat Malaysia ni. Jadi jika ditanya tentang elemen ataupun untuk kesedaran kita membuat simpanan ni, ini adalah masa yang sesuai bagi seluruh rakyat Malaysia untuk melakukan simpanan. Ya, Zai. Cik Farid, saya juga ada membuat tabungan secara sendirilah, secara personal. Selalunya dan kebanyakan masyarakat kita membuat tabungan atau menyimpan di bank, ASB, tabung haji dan banyak lagi medium simpanan lah. So adakah ini mencukupi ataupun saving yang saya buat ni, ada tak cara lain ataupun kaedah yang lain yang digunakan untuk membuat tabungan? Terima kasih Cik Farid. Tahniah kepada Puan Zai kerana dah ada kesedaran sedikit lah. Bagi penduduk tipikal Malaysia, biasanya
menyimpan ni elemen yang sangat-sangat popular ni seperti bank, betul tak? Simpanan di tabung haji, simpanan di ASB. Tapi orang kata apa, itu adalah satu-satu, memang bagus, itu memang adalah merupakan satu ataupun beberapa elemen untuk membuat simpanan. Tapi sedar tak rakyat Malaysia sekalian dan penonton-penonton TV di luar sana, okey, punya ada lagi satu elemen atau satu yang kita boleh ambil di mana kita boleh dapat lebih banyak manfaat selain daripada menyimpan. Kalau tengok pada slide kita ni ya, tengok simpan di bank, kita ada kemungkinan terjadinya akaun dibekukan. Okay, fixed deposit juga sama, termasuk ASB, tabung haji, unit trust dan sebagainya. Dividen yang ditawarkan di bank, mana ada keuntungan, betul tak? Mana ada dividen yang diberikan, hanya simpanan sahaja. Kalau ada fixed deposit 4 hingga 5, 3 hingga 4%. ASB mungkin agak tinggi 6.8, tapi ia bukan satu jaminan. Dan elemen yang saya masukkan ni adalah wujudkan dana hibah. Dana hibah di mana selain kita menyimpan, kita juga dapat memberikan satu perlindungan. Kalau tengok di kita di sebelah paling kanan tu, bila kita membuat kata apa, dana hibah, kita mendapat, adakah akaun kita akan dibekukan, ia terkeluar daripada atap probit. Dan seterusnya dividen yang ditawarkan ada, dan hibah maksud diberikan kepada waris kita pun ada juga, mungkin lebih banyak. Dan yang penting sekali perlindungan. Itu dah orang kata satu elemen yang mungkin orang ramai-ramai tak tahu. Jadi di live FB ni lah kita sama-sama dapat berkongsi bagaimana kita nak buat satu simpanan yang lebih efisien. Terima kasih Cik Farid. Boleh juga saya tahu apa tu plan dana hibah? Boleh terangkan kat sini? Okey, bila kita kata ataupun diperkatakan mengenai dana hibah, banyak sekali produk-produk daripada Etika Takaful sendiri. Saya sendiri adalah merupakan konsultan bagi Etika Takaful, ditawarkan oleh syarikat kami, oleh orang kata apa, pengendali takaful itu Etika Takaful. Tapi yang lebih saya sukakan di sini, kita semua ada impian, kita semuanya ada orang kata apa, keinginan sampai kita menyimpan. Jadi kita ada satu produk atau satu elemen simpanan di mana ia menawarkan bonus ataupun bayaran tunai setiap 2 tahun tanpa mengganggu dana hibah yang telah diwujudkan. Maknanya di sini setiap 2 tahun kita akan dapat satu bonus tunai, dan di mana kita punya klien ataupun individu yang buat simpanan akan boleh menggunakan atau melaburkan ataupun nak enjoy pun itu terpulang kepada individu tu. Kalau orang yang betul-betul nak buat simpanan untuk hari tua dan sebagainya, andai kata dia melaburkan duit tersebut, dia akan terus dapat pelaburan dan berganda. Dan setiap 2 tahun konsistensi simpanan kita akan berjalan dengan setiap 2 tahun pulangan tunai yang dipanggil bonus yang kita boleh menggunakan untuk apa keperluan sekalipun. Jadi saya menyeru kepada pendengar-pendengar live FB ni agar sama-sama membuka minda anda, buka peluang dan yakin pada diri sendiri, dan yang paling penting yakin dengan syarikat takaful ni untuk kita membuat simpanan, sambil itu kita dapat juga manfaat. Okey? Menjawab ke soalan tu Puan Zai? Ya. Bagus ya sharing tadi ya. Saya sangat berminat ya, sebab kita tahu membina tabung kecemasan ni merupakan cara yang paling selamat lah untuk mengharungi keadaan sekarang ni kan. Di samping menyediakan jaringan keselamatan untuk memberikan jaminan yang mencukupi untuk kita bangun semula dalam keadaan kemelesetan ekonomi dengan COVID-19 ni kan. Saya rasa saya perlu serahkan balik kepada Puan Hajah Izlina. Mungkin Cik Farid boleh tambah mengenai hibah, simpanan ada hibah. Oh, hibah?
Okey, bila dikatakan mengenai dana hibah ni, yang bagusnya bagi simpanan berdana hibah atau lebih jelasnya yang saya kata 10 tahun tu adalah plan daripada kami, adalah Karisma lah. Jadi dana hibah ni bukan ditujukan atau diberikan kepada individu. Tadi kita dah kata dana pulangan tunai itu diberikan untuk masa kita hidup atau individu sendiri untuk menggunakannya. Tapi dana hibah yang diwujudkan adalah kepada waris yang ditinggalkan apabila kita meninggal dunia. Itu yang paling penting sekali. Maknanya kita bukan fikir diri kita saja, mana kita pun fikir juga dana hibah ni betul untuk waris kita dari segi pengurusan harta pusaka dan juga kelangsungan hidup. Bayangkan jika kita seorang yang berkeluarga yang ada anak dua, kita tu kan saya sendirilah, saya ada 2 orang anak dan juga seorang isteri seorang isteri, 2 orang anak. Dengan betul dia bukan 2 orang isteri seorang anak Jadi 2 orang isteri tengok, seorang isteri dan 2 orang anak. Maka apakah saya punya tanggungjawab apabila saya tak ada dijadikan saya meninggal dunia? Bagaimana dengan kelangsungan hidup mereka? Jadi bagusnya sambil kita menyimpan dalam plan Karisma ni untuk keperluan diri sendiri, tak lupa juga kita dapat meneruskan atau menjalankan tanggungjawab sebagai seorang, jam saya adalah merupakan dipanggil ketua keluarga, dan tak lupa kepada waris kita iaitu isteri dan anak-anak saya. Saya harap kita akan dapat pertulisan lah. Dan tempoh untuk membuat simpanan ini pun tak lama, mungkin lebih kurang 20 tahun ataupun 30 tahun. Kita boleh buat pilihan lah. Jadi pulangan tunai pun setiap 2 tahun, pada tahun yang pertama, tahun kedua sehingga tahun ke-10, ia akan hanya mendapat 5%. Seterusnya pada tahun ke-12 sehingga ke tahun ke-20, dia akan dapat 5%. Lebih lagi lah. Jadi menjawab ke soalan saya Puan Izrina? Okey. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Farid penerangan untuk plan simpanan dan diharap dapat membantu Puan Zai. Maknanya simpanan tu bukan hanya untuk dapat buat simpanan untuk jangka masa panjang, boleh juga digunakan untuk simpanan macam persaraan. Lepas tu dengan hanya serendah dalam RM5 aja sehari, saya boleh start untuk membuat simpanan dan dapat pulangan tunai setiap macam 2 tahun. Jadi Cik Farid, selain pada itu apa tujuan simpanan lagi yang kita nak buat simpanan ni, apa tujuan simpanan yang boleh dilakukan? Okey. Berbalik pada menjawab juga soalan Puan Zai tadi, mengatakan simpanan ni ditujukan untuk apa? Ya, pertama sekali simpanan kita mesti gunakan untuk di masa kecemasan. Lebih-lebih lagi di masa sekarang ni. Jika dari dulu kita sedar 10 tahun ataupun 5 tahun ke belakang, kita sedar betapa pentingnya kita adanya simpanan ni, pasti kita dah buat dulu. Sebelum terjadinya dengan statistik sangat membimbangkan, hanya bertahan sehingga tak kurang daripada sebulan. Jadi benda itu bila terjadi agak dah terlambat bagi kita berbanding kalau kita dah kesedaran daripada awal. Jadi itu saya menyeru pada semua warga FB, warga yang menonton, lalu sampaikan kepada semua rakyat Malaysia ini, mengata perlu kita wujudkan simpanan ini kerana untuk kegunaan di masa kecemasan, dan sekiranya kita ada lebihan itu boleh digunakan untuk kita membuat pelaburan di masa untuk persaraan kita. Boleh melabur di Mars, boleh melabur di mana-mana syarikat pelaburan yang lain. Dan itu kepentingan dia juga untuk persaraan kita. Bukan di masa kecemasan, penting juga wujudnya untuk persaraan kita. Persaraan kita kalau ikut perangkat statistik juga, kalau saya tunjukkan memanglah sangat berdebakan, di mana kalau menurut perangkat statistik juga mengatakan untuk orang tu selesa di waktu persaraan mesti ada 2 juta. Ada 2 juta sekarang? Anda ada 2 juta sekarang? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ramai-ramai sertai untuk wujudkan simpanan daripada sekarang.
boleh hubungi orang kata Warhamna Group ni untuk sama-sama bincangkan mengenai bagaimana cara kita nak menguruskan kesimpanan kita, macam mana elemen atau elemen apa yang penting, elemen apa, produk apa yang bersesuaian dengan kita punya bajet dan sebagainya. Jadi saya harap sama-sama kita berkongsi dengan seluruh warga negara, sama-sama kita menabung, menyimpan demi untuk masa kecemasan dan juga besaran anda. Okey, terima kasih Cik Farid atas penerangan tadi. Jadi saya nak tanya Cik Farid, dah bersama-sama kita di Warhamna Group ni kan, mungkin boleh kongsi dengan kawan-kawan dekat luar sana, apa lagi perkhidmatan selain daripada plan simpanan tadi, apa lagi perkhidmatan yang pihak Warhamna Group tawarkan supaya dapat kita bantu rakan-rakan di luar sana. Boleh Cik Farid terangkan? Saya suka bila kita menekan produk-produk atau apa tawaran perkhidmatan yang kami sediakan di Warhamna Consulting Group ni, saya suka berbalik kepada moto kami. Moto kami adalah Your Financial One Stop Center, di mana ini di Warhamna Consulting Group ni segala permasalahan dari segi keuangan dapat diselesaikan. Kita ada produk-produk dan di samping itu kita pun ada juga pengurusan harta pusaka. Ini memang sangat saya favorite lah. Kalau kita nak wujudkan dana hibah, kita boleh buat hibah untuk rumah dan bagaimana pengiraan faraid. Jadi kita boleh. Di samping itu selain daripada hayat, daripada kita harta pusaka, boleh juga hidupkan rotek. Semua dekat luar sana mesti ada kereta, ada motor. Kami boleh memberikan perkhidmatan menghidupkan rotek anda. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan, datang je ramai-ramai, share, like, kalau boleh, kalau ada persoalan boleh soal direct dekat dalam FB kami. InsyaAllah persoalan anda akan terjawab. So, jangan takut dengan Warhamna Consulting Group. Okey, terima kasih banyak pada Cik Farid. Okey, jadi saya nak kongsikan kita boleh membantu, macam tadi ada banyak perkhidmatan yang kita tawarkan dan juga kita juga mempunyai 2 branch. Kita ada boleh follow, like dan share kita punya Facebook ni, dan kita ada di Facebook page Warhamna, di Instagram Warhamna by Azna, dan kita juga di YouTube channel. So kalau nak tengok kita punya video-video dan mengenai hibah, mengenai hibah ataupun wasiat, mengenai simpanan, jadi boleh tonton video kami di YouTube channel di Warhamna Consulting Group. Dan kita beroperasi di 3 branch, iaitu di HQ Jalan Kuching, di branch di Subang Bistari Shah Alam, dan juga di Co-Place Cyberjaya, baru dibuka di Co-Place Cyberjaya. Jadi dan kami juga mengajak tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya sekarang ni saya faham ada yang sedang mencari pendapatan tambahan ataupun sedang mencari peluang perniagaan ataupun nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perniagaan keuangan ni, so boleh join kami dengan kami menjalankan temuduga secara online. Jadi untuk sama-sama bersama kami di Dual Income Program ni, dan boleh emailkan resume dan boleh join untuk Warhamna untuk semua latihan semua akan diberikan, dan juga kita akan kongsikan lagi mengenai tip-tip kewangan, dan jangan lupa juga kita akan menghampiri Disember. Jadi kita nak tahu sekiranya untuk mengurangkan cukai. Jadi kita juga boleh bantu untuk pengurangan cukai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Zai dan juga Cik Farid. Mungkin Puan Zai ada nak tambah kenapa pentingnya semua orang untuk membuat simpanan sekarang ni. Terima kasih Puan Zina. Penting ya sekarang kita untuk membuat tabungan ataupun simpanan, kerana jangka masa kita ke depan nanti kita tak tahu, kemungkinan kita akan ditimpa musibah dalam waktu dengan keadaan pandemik COVID kita sekarang ni. Waktu yang paling bagus adalah mengambil tindakan sekarang untuk membuat tabungan ataupun simpanan untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga, anak-anak terutamanya. So saya berminat ataupun saya sangat menarik perhatian saya mengenai plan daripada Encik Farid Muhammad Ruslan. Kita membicarakan mengenai plan Karisma tadi, sebab plan yang disediakan adalah sangat bagus, memberi
pulangan ataupun cashback kepada setiap penyimpan ataupun setiap daripada kita yang membuat tabungan. Makna kata you membuat tabungan dan dalam waktu setiap 2 tahun sehingga 30 tahun you akan mendapat pulangan selama 2 tahun berturut-turut sehingga 30 tahun. So pada saya menyeru kepada semua untuk bertindak sekarang daripada menunggu kita cuba mengelak daripada berlakunya ataupun ditimpa keadaan yang tidak bagus ataupun kita menyediakan payung sebelum hujan. Apa yang boleh kita buat sekarang, bertindak, membuat tabungan tak rugi. Takkan rugi sedikit pun, malah tabungan ini akan membantu anda kembali di waktu anda susah dan tabungan ini akan menyelamatkan diri anda maupun keluarga yang anda sayangi. Bagi saya. Okey, sangat bagus. Terima kasih kepada Puan Zai dan juga Cik Farid. So, terima kasih kerana kepada anda yang menonton 15 minit bicara keuangan FB Live di Warhamna. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan. Sila like dan share posting kami di FB Live ni, dan kalau boleh kita akan berikan lagi lebih banyak ilmu-ilmu dan tips keuangan. Boleh join kami bersama-sama dalam perniagaan keuangan bersama Warhamna ni. So, kami harap di petang ni kita akan memberi perkongsian yang berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.